أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Kita ingin mengulang kaji pada halaman 400 hingga 405 yang telah pun kita ikuti selama 6 hari pada hari Ahad hingga hari Jumaat yang lepas, untuk sama-sama kita lihat dan sama-sama kita kutip hidayah untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita bersama dengan tokoh ilmuan kita pada hari ini yang dihormati Al-Fadil Ustaz kita pada hari ini yang tidak asing, ya, pernah kita bertemu sebelum ini dan kita mengalu-alukan Al-Fadil Ustaz kita untuk sama-sama ke teratak My Quran Time pada hari ini. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Masya-Allah, ya, terima kasih sudi bersama Ustaz Tirmizi. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita mengalu-alukan kehadiran doktor kita untuk mengutip dan juga mencerahkan permata daripada Al-Quran halaman 400 hingga 405 pada hari ini, dan sama-sama, ya, kita ingin memulakan sesi kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita baca daripada ayat 31 daripada halaman 400, memulakan perkongsian pada hari ini sebelum kita menggeledah, ya, kepada khazanah permata wahyu yang Allah bekalkan untuk kita. Ayat 31 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. صدق الله. Surah Al-Nazim ayat 31 daripada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa khabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini kerana penduduknya sesungguhnya orang-orang yang zalim. Ini adalah apa yang kita baca pada hari Ahad yang lepas, bagaimana respon, ya, daripada para malaikat yang mendatangi kepada Nabi Ibrahim, ya, setelah Nabi Lut berdoa, ya, pada ayat yang ke-30 bahawa tolonglah aku alal qaumil mufsidin, di atas kaum yang membuat kerosakan. Kita ingin bersama-sama, ya, dengan Dr. Hafiz Saleh untuk menjelaskan tentang istilah bil bushra dalam ayat ini dengan kabar gembira. Malaikat bawa kabar gembira, tapi apa yang mereka katakan itu, inna muhliku ahli hadhil qaryah, kami ni sebenarnya nak menghancurkan, membinasakan penduduk negeri ini. Kabar gembira, menghancurkan, bersama dengan Dr. Hafiz.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih yang Fadil Ustaz di atas persoalan tadi. Persoalan yang cukup menarik. Persoalannya adalah berkaitan dengan busyra. Busyra. Iaitu khabar berita yang baik. Ya, dikatakan khabar gembira ataupun berita baik. Tetapi yang nak disampaikan pula adalah tentang kehancuran negeri Sadum. Baik. Di sini para ulama menyebutkan bahawa kedatangan malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah untuk menyampaikan dua berita. Jadi berita yang pertama yang dimaksudkan dengan berita baik ataupun khabar gembira itu adalah bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam akan mendapat zuriat. Akan mendapat seorang anak lelaki iaitu Nabi Ishaq alaihi salam daripada isterinya yang bernama Sarah. Jadi itu adalah berita yang pertama. Manakala berita yang kedua, para malaikat menyebutkan bahawa mereka datang untuk membinasakan negeri Sadum. Dan itulah yang menyebutkan bahawa berita itu tentang kehancuran kaum Lut. Ya. Sedangkan pada waktu itu juga kita tahu bahawa kerisauan Nabi Ibrahim alaihi salam tentang Nabi Lut. Ya. Sebab itu kita dapati pada ayat berikutnya Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkata qala inna fiha luta. Ya, bahawa sesungguhnya Nabi Lut ada di sana. Lalu para malaikat berkata qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami tahu siapakah yang berada di sana. Jadi itulah yang perbezaan bahawa walaupun didatangkan dengan berita yang baik, sebenarnya memaksudkan bahawa akan adanya zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam iaitu Nabi Ishaq, manakala satu lagi adalah kehancuran negeri Sadum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan Nabi Lut, tetapi Allah selamatkan Nabi Lut bersama anak-anaknya. Masya-Allah ya. Jadi ini adalah berita gembira yang dimaksudkan ialah Allah akan menyelamatkan orang yang beriman ya, dan bagi orang yang melakukan kezaliman itu hancurnya itu adalah khabar gembiralah Ustaz ya. Doktor, apabila kita melihat perkara ini. Jadi ini adalah kefahaman kita daripada ayat 31, satu perkara yang penting dalam hidup kita ini, bahawa kita tidak akan menyokong kepada kezaliman ya, tidak menyokong pada orang-orang yang zalim. Dan kalau orang zalim menang, ini maksudnya doktor ya, itu bukan satu berita gembira ya, ia adalah satu khabar yang buruk yang kita mohon Allah jauhkan daripada negara, daripada negeri, daripada keluarga kita. Baik. Jadi ini adalah pelajaran daripada halaman 400 yang kita ambil satu, dan kemudian kita bergerak kepada halaman 401. Bila kita melihat kepada zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, pernah disentuh pada musim ketiga surah Al-Qasas. Musim pertama mungkin dalam surah Taha dan surah Asy-Syu'ara. Kisah Nabi Musa ini merata di dalam Quran, lebih 31-32 surah yang bercerita tentang Nabi Musa. Dan ayat 39 menarik bila Allah nyatakan tentang Qarun, Firaun, Haman. Tiga ini banyak kali berulang. Kita baca ayat 39, inginkan pencerahan daripada Dr. Hafiz bagaimana, apa sebenarnya, mengapa banyak kali ulang ya kepada tiga nama ini di dalam Al-Quran. Ayat 39 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'ahum Musa فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. صدق الله العظيم.
Dan Qarun, Firaun dan Haman sesungguhnya telah datang kepada mereka Nabi Musa dengan keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah 3 nama ataupun 3 kumpulan manusia yang kita perlukan pencerahan daripada Dr. Hafiz. Mengapa Qarun, Firaun, Haman, ya, di sini Qarun yang dimulakan dahulu ya, Firaun tengah-tengah, Haman, dan selepas itu pada ayat 40 mereka itu semua diazab kerana dosa-dosa. Awalnya dicakap tentang takbur mereka ni sama ke ataupun apa sudut-sudut yang perlu kita ambil perhatian agar jangan kita mengulang mini Qarun ataupun kita menjadi mini Firaun ataupun menjadi mini Haman. Silakan. Okay. Baik, terima kasih. Masya-Allah ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkan beberapa kali tentang golongan ini. Qarun, Firaun dan Haman. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut mereka agar orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasa takabur, merasa sombong dengan kedudukan mereka, kekayaan mereka itu, agar beringat bahawa satu masa dahulu ada golongan yang jauh lebih kaya dari mereka, mempunyai kerajaan yang lebih besar daripada mereka, tetapi disebabkan mereka ingkar dengan perintah Allah, mereka ingkar dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan kisah tentang Firaun di dalam surah Al-Qasas, bahawa Firaun ketika mana didatangi oleh Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun berdakwah dengan lemah lembut, berdakwah dengan berhikmah, tetapi mereka mengingkarinya. Firaun telah berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain daripada aku." Di situ dia menunjukkan bahawa yang dia percaya bahawa dia adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain daripada dirinya. Maka dia telah memberitahu kepada Haman, dan Haman ini pula peranannya adalah menyokong semua kemungkaran yang dilakukan oleh Firaun. Di sini juga dapat kita pelajari, bila mana ada kemungkaran, kita tidak boleh bersama-sama dengan orang tersebut. Ya, Haman ini dia nama jawatan ke nama orang ke apa sebenarnya Ustaz? Wallahu a'lam, disebutkan bahawa dia merupakan pembantu ataupun menteri, yang biasa melakukan semua kerja-kerja yang diperintahkan oleh Firaun. Dan pasal bila bercakap tentang Firaun ini pula, dia ada ada yang kata bahawa Firaun ni bukan nama orang, nama jawatan, ya, kan. Betul. Ada Ramses 1, Ramses 2. Yeah. So apa sebenarnya Firaun ini kalau banding dengan Haman? Okey, kalau Firaun tu dikatakan bahawa itu adalah jawatan ataupun sebagai orang yang menguasai kerajaan Mesir pada ketika itu. Adapun Haman adalah watak ataupun individu yang membantu melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Firaun. Maka pada ketika itulah Firaun berkata kepada Haman, "Wahai Haman, binakan bagi aku bangunan yang tinggi agar aku dapat melihat Tuhan Nabi Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahawa Nabi Musa termasuk orang-orang yang pendusta." Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wastakbara. Di situlah letaknya kesombongan dia, takabur dia, keengganan dia menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Insya-Allah, ya. Jadi itu adalah pelajaran penting ya daripada nama ini, ya, Qarun, Firaun, Haman ini bukan sekadar satu titik sejarah, ya, tetapi ia adalah sebagai satu lambang ketakburan, ya, kesombongan yang kita tidak mahu mengulangnya pada zaman ini, ya. Bila seseorang itu ada banyak harta, rupanya Qarun lagi banyak harta, Ustaz, ya, dia punya kuncinya itu, kita bercakap tentang orang yang nak menggendong itu amat kuat, ya, usbah, ya, satu kumpulan sasa sado untuk menguruskan kunci bagi kunuz, bagi segala tempat perbendaharaan bagi Qarun ini. Tetapi rupa-rupanya ia tidak selamat, Ustaz, ya. Betul. Tidak selamat, ada kuasa pun tidak selamat, nak jadi tukang kipas yang hebat pun tidak selamat juga. Betul. Ya, dengan segala bala tentera yang ada. Nak ceritanya bahawa sombong adalah sebagai satu lambang kelemahan, bukannya sebagai lambang kekuatan dalam hidup kita ini. Jadi ini adalah pelajaran pada ayat yang ataupun halaman 401
Kita bergerak pada halaman 402 pada ayat yang ke-46. Kita bercerita tentang bagaimana tentang ahli kitab. Apabila kita nak berdiskusi, kita nak berdebat dengan mereka menggunakan hiya ahsan. Kita baca ayat 46 bersama-sama, ya, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi untuk kita memahami bagaimana pula kita aplikasikan pada waktu ini. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik kecuali dengan orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah kami telah beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ini adalah kaedah Allah memberikan panduan kepada kita berdebat dengan ahli kitab, kumpulan orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mestilah dengan kaedah ahsan, ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan, ahli kitab ini Yahudi Nasrani, ya. Kalau kita berada di negara kita ini kumpulan orang Kristian, ya, kita kena cari ruang untuk berdebat ke? Apa maksud debat tujadilu di sini, dan lebih daripada itu kaedah ahsan itu apa yang dimaksudkan, berbanding dengan kumpulan yang zalim ini, apa pula beza kita nak berdebat dengan mereka? Silakan. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Ayat yang cukup menarik untuk kita tadabbur. Di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita agar janganlah berdebat dengan ahli kitab. Sebagaimana yang Ustaz sebut tadi, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun di negara kita orang-orang Kristian, melainkan dengan cara yang paling baik. Dan cara yang paling baik ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan serulah mereka, agar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada jalan Allah dengan hikmah, dengan kata-kata yang lunak. Alangkan Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun berdakwah kepada Firaun pun Allah perintahkan faqula lahu qawlan layyina, dan katakanlah kepada dia dengan kata-kata yang lunak. Maka dekat sini apabila kita nak berdakwah, kalau kita melihat daripada konteks ayat, maka hendaklah kita menggunakan sebaik-baik uslub, kaedah yang paling lunak, kaedah yang paling lembut, dengan berhikmah agar mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya kita menggunakan janji-janji yang baik. Ya, ingatkan tentang hari kiamat, di sana ada syurga Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang menariknya di dalam ayat ini, untuk berdebat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari titik persefahaman. Titik persamaan, ya, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada 3 perkara yang kita ucapkan kepada mereka, ibarat ini merupakan skema daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu, kamu katakanlah, amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaikum, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan juga diturunkan kepada kamu. Jadi dekat sini juga kita perlu faham bahawa yang kita maksudkan beriman, kami beriman yang diturunkan kepada kami adalah Al-Quran. Sedangkan yang diturunkan kepada mereka adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, tetapi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukannya yang telah mereka ubah suai. Begitulah, itu yang pertama. Kita cari titik persamaan, kita sama-sama yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan.
Dan titik persamaan yang kedua, bahawa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan mereka juga Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita sama-sama mengajak mereka untuk tauhid, untuk mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan kepercayaan ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita mengajak mereka dengan mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kalau kita dapat sama-sama sepakat dengan titik persamaan yang pertama, kita dapat sama-sama sepakat dengan titik persamaan yang kedua, maka kita katakanlah dan hanya kepadanya kami berserah diri. Jadi itulah di antara kaedah ataupun uslub yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdebat kepada ahli kitab. Jadi, sedangkan orang-orang yang zalim itu yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan tak perlu, iaitu apabila mereka buta daripada kebenaran, yang tidak mahu menerima langsung ajakan daripada kita, wallahu alam. Insya-Allah ya, terima kasih diucapkan pada Dr. Hafiz menjelaskan tentang bagaimana kita nak berdebat itu dengan cara yang terbaik ya, dengan cara yang lebih baik, dan ada skema lagi tu ya, ada skema, ada 3 panduan yang perlu kita gunakan ya, tentang saya percaya pada kitab yang diturunkan kepada Tuhan yang sama dan juga kepada kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin nanti kita akan mendengar pengalaman Dr. Hafiz ya, bagaimana melihat kepada institusi pendidikan ataupun fakulti pendidikan agama, Quran, Sunnah, dakwah, ada tak usaha ataupun diskusi tentang berdebat ataupun diskusi dengan agama lain ini ya. Tetapi kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal, untuk kita mengulang kaji halaman 400 hingga 405. Sebentar tadi Ustaz Tirmizi membacakan ayat 48, dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, nescaya ragu-ragu orang yang mengingkarinya. Jadi ini adalah masih lagi kesinambungan kita berbincang tentang ahli kitab, tentang Yahudi dan Nasrani, banyak kali berulang di dalam Al-Quran. Kita ingin menyambung diskusi dan juga mengulang kaji sebersedikit ya, bagaimana aplikasinya doktor ya. Kalau katakan kita bercakap tentang institusi pendidikan di Malaysia ataupun mungkin di luar negara, ada tak ya, kalau kita bercakap tentang mengajak orang ke arah kebaikan di kalangan orang asli, saya pernah dengar lah kan, tetapi kalau dakwah kepada orang Kristian ataupun orang Yahudi ini, adakah subjek ataupun ia hanya dibuat oleh NGO di negara ini? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, persoalan yang baik tentang berdakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mengikutkan apa yang kita banyak lakukan ya,
di negara kita ni, kebanyakan institusi pengajian tinggi terutamanya lebih menyeru kepada berdakwah kepada sesama muslim. Sesama muslim itu yang diutamakan. Adapun selepas daripada sesama muslim, kita lebih mendekati orang-orang yang berada di sekeliling kita, darinya seperti orang-orang asli, ya, di mana kita mendekati dan mengajak mereka untuk mengenal Islam dan juga memeluk ke dalam agama Islam. Adapun dialog, ya, dengan orang-orang yang kafir ataupun orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, biasanya kita lihat bukanlah berbentuk dialog, tetapi adalah pendekatan dengan akhlak, ya, dengan mendekati mereka, dengan mengenali budaya mereka. Kemudian kita cuba mengajak mereka untuk mengenali apakah itu Islam. Dan kalau kita lihat di sesetengah negara seperti Arab Saudi sendiri, cara yang mereka gunakan adalah bila Ramadan, bila mereka memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, mereka akan berikan semua orang makan tanpa mengira agama. Dan sehinggalah ada di antara orang-orang yang pernah, ya, menganut agama Kristian, yang mula-mula makan sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya melihat kebaikan-kebaikan, ya, tanpa diucapkan untuk masuklah ke dalam agama Islam, masuklah, tanpa, tetapi dengan melihat kebaikan, dengan akhlak, dengan sambutan, dengan memuliakan tetamu tanpa mengira agama, maka itu adalah pendekatan yang sangat jelas menyebabkan mereka memeluk ke dalam agama Islam. Jadi ini menjelaskan tentang Ustaz bawakan tadi tentang surah An-Nahl, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, keutamaan untuk hikmah itu kalau sesuai dengan akhlak, dengan berkongsi makanan, dengan tata cara akhlak. Selain daripada itu ialah dengan jidal dalam ayat ini, Doktor, ya, pasal kalau tidak orang rasakan baca ayat 46 je saya terus nak semangat ni, lepas ni saya nak berjidal dengan Yahudi ataupun Nasrani. Rupa-rupanya ada keutamaan, ya, yang ditunjukkan dalam negara ini dan juga di luar negara. Jadi ini panduan untuk kita memahami mengikut konteks bagi ayat yang sedang kita belajar ataupun sedang kita baca pada halaman 402. Baik, kita bergerak kepada 403. Ayat 60 kita nak baca berkaitan dengan rezeki. Allah maklumkan selepas bercakap tentang syurga. Kita baca ayat 60 dipimpin Ustaz Tirmizi Ali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله. Berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak membawa rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini adalah ayat yang ke-60 daripada surah Al-Ankabut bercakap tentang rezeki, dan ia hadir selepas Allah menyatakan pada ayat 58-59 tentang orang-orang beriman yang mendapat syurga, ya, jannah ghurafa, ya, yang amat tinggi biliknya, tajri min tahtihal anhar. Syurga dan rezeki. Kalau doktor boleh jelaskan sedikit apa dia punya tanasub ataupun kaitan dalam memahami halaman ataupun ayat-ayat ini, silakan. Okey, masya-Allah, ya, ayat yang sangat menarik, ya, yang saling berkait di antara satu sama yang lain, ya, bila kita persoalkan antara rezeki dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini bermula dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka beribadahlah kepadaku sahaja. Jadi ayat ini dalam konteks hijrah. Sekiranya seseorang itu berada di satu negeri di mana dia terhalang daripada melakukan amalan soleh,
nak beriman kepada Allah sukar, nak beramal soleh kepada Allah juga sukar, maka ayat ini ditujukan kepada mereka agar berhijrah. Maka dengan berhijrah ke tempat yang lain sudah pasti ada kerisauan. Sebagaimana orang-orang para sahabat radhiyallahu anhum mula-mula berhijrah ke Habasyah, ya, di manakah tempat tinggalnya, apakah pekerjaannya. Jadi dekat situ menjadi satu persoalan. Begitulah juga dengan para sahabat radhiyallahu anhum ketika mana mereka meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah berserta dengan harta-hartanya. Jadi bagaimana pula dengan rezeki di Madinah nanti? Jadi apabila mereka sanggup berhijrah kerana Allah Subhanahu wa taala agar dapat sampai di satu tempat, mereka bebas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka bebas beramal soleh sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bila dia lakukan kedua-duanya, iman dan amal soleh, Allah sediakan syurga bagi mereka. Dan dalam masa yang sama, urusan dunia tidak perlu risau. Tidak perlu risau kerana Allah Subhanahu wa taala ingatkan, sedangkan binatang pun Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya, maka begitulah juga Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahawa Allah yang memberikan rezeki kepada kamu, jadi janganlah khawatir untuk berhijrah. Masya-Allah, itu adalah penerangan berkaitan bagaimana pentingnya hijrah, ya. Sanggup kita berjuang untuk memperjuangkan iman, ya. Dalam konteks ini di Muhajirin itu, sahabat-sahabat di Mekah perlu bergerak ke Madinah kerana ingin menyelamatkan iman, dan biasanya ada kerisauan, ya. Kerisauan itulah yang Allah nyatakan dahulu, ganjaran di akhirat okey, clear, ya, tetapi untuk short term, ya, jangka masa pendek, rezeki binatang pun Allah beri, ya. Jadi ini adalah panduan juga kepada kita dalam kehidupan. Kalau perlu berhijrah, kita membuat perubahan, jangan bimbang pasal rezeki. Yang pentingnya adalah amalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, diizinkan dengan rahmatnya ke syurga nanti, insya-Allah. Jadi ini adalah halaman 403 dan kita bergerak pada ayat 404, ya. Menarik tentang dunia ini, Allah ceritakan sifatnya pada ayat yang ke-64. Kita baca ayat 64 untuk kita memahami hakikat dunia agar kita jangan terkeliru ataupun memilih rumah Al-Ankabut berbanding dengan rumah Allah untuk kita berlindung. Ayat 64 surah Al-Ankabut. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 64, dan kehidupan dunia ini hanyalah gurau senda dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya jika mereka mengetahui. Ini surah 29 ayat 64. Tetapi dalam surah sebelum ini, Ustaz, ya, surah Al-Qasas, Allah menyatakan pada ayat 60 berkaitan dengan dunia ini adalah mata', ya, dan juga sebagai zinah, sebagai perhiasan. Dan bila bercakap tentang di sisi Allah itu khairun wa abqa. Jadi kalau Ustaz boleh ceritakan sikit dunia yang mata' dan juga zinah, di sini dinamakan lahwun wa la'ibun. Apa sebenarnya istilah ini untuk kita faham, jangan sampai tertipu dengan dana ataupun dunia ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, ayat yang mengingatkan kepada kita, ya. Sebagaimana Al-Quran sentiasa menjadi tazkirah, peringatan kepada kita yang mungkin sering kali lalai dalam kehidupan. Di dalam ayat ini disebutkan beberapa kali tentang bahawa dunia adalah zinah, adalah perhiasan, disebutkan bahawa dunia juga adalah senda gurau, disebutkan dunia sebagai main-main, kerana itulah yang dilihat oleh kacamata manusia, ya, bahawa dunia ini sangat menyeronokkan, sangat menyenangkan, sehingga kan
keseronokan itu menyebabkan manusia lupa tentang satu negeri yang kekal abadi. Maka disebutkan oleh para ulama, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa dia perhiasan saja, dia sekadar gurau senda saja, dia sekadar main-main saja, Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan bahawa kedudukan dunia yang begitu rendah sekali, begitu murah sekali sekiranya kita bandingkan dengan kehidupan di akhirat. Sebab itulah masya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan menerusi ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Sebab itu banyak kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang di dalam surah Al-A'la juga disebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, kamu terkesan sekali, ya, kamu suka sekali kepada kehidupan di dunia ini, sedangkan kehidupan di akhirat itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Maka sekiranya kita betul-betul menjadi orang yang berfikir, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-60 tu, afala taqilun, apakah kalian tidak berfikir? Maka kalau kita berfikir bahawa kehidupan dunia ini nilainya sangat sedikit, sedangkan sebenar-benar nilai itu ada di akhirat, maka kita akan bersungguh untuk mengejar kehidupan di akhirat dengan memperbanyakkan amalan-amalan soleh kita di dunia sebagai bekalan di sana nanti. Okey, alhamdulillah, itu dalam ayat 64 dijelaskan. Dan perkataan lahiyal hayawan ini ustaz ya, apa maksud al hayawan di sini? Dia memang berkaitan dengan haya ataupun haya, tentang kehidupan, tapi bila diletakkan sebenar-benar kehidupan yang hidup kat sini ni tak betul ke, ataupun orang cakap oh ini ada kaitan dengan satu filem kan yang dikaitkan dengan Matrix kan, bahawa kita ni semuanya bayangan saja. Macam mana tu cerita tentang al-hayawan dalam ayat 64 ni? Okey, masya-Allah kan, disebutkan kepada kita tentang lahiyal hayawan, dia adalah kehidupan yang sebenar, sebagaimana Al-Imam Ibnu Kathir juga turut memberikan pandangan ya, dengan mengatakan bahawa kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang kekal dan hakiki. Itulah yang akan kekal, dia tidak akan hilang, dia tidak akan habis, bahkan dia akan terus berlangsung selama-lamanya. Jadi kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi di sana nanti, insya-Allah. Jadi kalau hidup di dunia ini, bila dinyatakan lahwun wa la'ib ini, lahwun ini lebih kurang senda gurau ataupun hiburan, la'ib ini sebagai permainan kan. Tapi kita selalu je main kuratul qidam kan, kuratul qadam, main bola kan, main futsal, tengok orang dia sebenarnya nak cerita apa? Adakah tak boleh main ke? Ataupun apa di sebalik main dan senda gurau ini sebenarnya bila dikaitkan dengan dunia? Okey, yang di antara yang disebutkan sebagai lahu walaib, sebagai senda gurau dan main-main ni menunjukkan bahawa apa yang kita lakukan dekat dunia ini bukanlah untuk kita persiapkan selama-lamanya. Okey. Maksudnya untuk kita meneruskan kehidupan dekat dunia ini, janganlah kita terasyik ya. Sebab ada orang yang memikirkan bahawa apa yang dilakukan di dunia ini tidak ada balasannya. Okey. Tidak ada balasannya, dia sekadar apa yang kita lakukan dia terlepas begitu saja. Tetapi kita kena ingat bahawa setiap perbuatan kita itu pasti akan ada balasannya. Jangan mudah untuk kita mengambil ringan tentang dosa ataupun maksiat kerana kita tak pedulikan dia sebagai mainan ataupun perkara yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena ambil serius. Dia bukan main-main. Setiap dosa akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perintah Allah yang ditinggalkan akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara perkara yang perlu kita berikan perhatian ya. Jadi maksudnya ialah hidup kita ini ada harganya ya. Yes. Ya, bukan sekadar untuk berhibur dan juga bermain, tapi bermain dan berhibur tu boleh kan, asalkan ianya mencapai standard al-hayawan, untuk mencapai standard menuju kepada daerah akhirat. Allah kira ketika bermain pun dapat pahala, ketika berhibur pun dapat pahala. Jangan sampai
kita main hentam saja doktor ya. Itu yang dinyatakan sebentar tadi. Dan ayat akhir ayat 69 ini memang terkenallah doktor ya. Kita baca sebagai satu motivasi sebelum kita berakhir pada hari ini, ayat 69 surah Al-Ankabut, untuk kita sama-sama lihat, kerana istilah di sini jahadu ya, perkataan jihad muncul, tetapi ini surah Makkiyah ya, tidak ada lagi jihad untuk berada di medan perang. Jadi apa sebenar maksud jihad ini? Kita baca ayat 69 bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Sadaqallahu. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Satu status yang amat tinggi al-muhsinin dalam ayat 69 ini. Tetapi apakah maksud jihad yang dimaksudkan dalam ayat ini? Bersama Ustaz Hafiz. Okay, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya-Allah, sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, bahawa tentang berjihad ini tidaklah semestinya ditumpukan kepada konteks berjihad dalam medan perang sahaja, tetapi dalam melakukan amalan-amalan yang soleh juga perlu kepada mujahadah. Sebab itu di dalam ayat-ayat yang lain seperti di dalam surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita supaya bertindak terlebih dahulu, melakukan amalan. Kita cuba untuk melakukan yang terbaiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Kamu mulakan dulu. Ya, adapun orang-orang yang memberi dan orang-orang yang bertakwa dan membenarkan janji-janji baik daripada Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya, jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga dengan jihad. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridaan Allah dengan beriman, dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, kemudian melakukan amalan-amalan yang saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin dekat kepada Allah. Dalam konteks hari ini, kita jangan menunggu ya, tunggu orang ajak kita ya. Tapi kita kena bermujahadah, gerakkan diri kita, mulakan langkah yang pertama, pergi rumah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dengan kita mula-mula bersolat secara berjemaah, kemudian kita bermujahadah lagi dengan kita duduk dalam majlis ilmu, akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan satu jalan demi satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu adalah penerangan yang jelas untuk kita sama-sama jelas. Jihad bukan sekadar di medan perang, rupa-rupanya jihad dalam kehidupan seharian, bersungguh-sungguh ya untuk melakukan apa yang telah disetkan oleh Allah, maka Allah akan buka lagi pintu demi pintu untuk kita makin menjadi orang yang muhsinin, orang yang pure, yang betul-betul ihsan, hingga kan tidak perlu lagi diproses apabila sampai di akhirat nanti ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa Allah jadikan kita di kalangan muhsinin, dan di akhir ini kita berdoa bersama Al-Fadhil Ustaz Dr. Hafiz Saleh ya untuk memimpin bacaan doa kita. Moga-moga kita jadi orang yang sentiasa mendekati rumah Allah, bukan rumah labah-labah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan lana ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Dr. Hafiz Saleh daripada Universiti Sains Islam Malaysia ya, untuk sama-sama berkongsi buah permata daripada Al-Quran dan juga memimpin bacaan doa ya. Moga-moga kita terus ya diberikan inayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan terus ingin berjuang dengan Al-Quran bersungguh-sungguh. Inilah yang kita ingin sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran. Sumbangan tuan-tuan adalah sebagai satu wallazina jahadu fina ya, untuk sama-sama kita sungguh-sungguh menggunakan sumber kita agar Allah pimpin, Allah bukakan lebih banyak jalan menjadi orang yang muhsin. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok insya-Allah, dan terus kita menyambung halaman baru selepas kita mengulang kaji 6 halaman pada hari ini dalam surah Ar-Rum yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.